Ha? Selalu Ustaz daging aja. Ingat kalau saya ingat Ustaz daging beli kita 20 saya kata sama nanti macam mana saya sebab dia sebab nampak daging. Baik kita buka. Hadis. InsyaAllah. Kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ulah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafiuhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya wahai yang beriman, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Ta'ala kebajikan, saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tazakkura wa tazkir, wa naf'a wa intifa' والفادة استفادة والعسى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Ya, mati sembilan fadil terimam kita untuk solat maghrib pada malam ini. Yang sembilan Al-Fadil Tuan Bilal, seluruhnya Lekan Azhar, seluruhnya sembilan pengurusi surau, jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah, lagi kita dapat bersama pada malam ini. Kuliah sebulan sekali, itulah pengajian kitab Hadis Kursi ya. Dan malam ni kuliah yang terakhir sebelum kita bercuti
sempena Ramadan, dan juga kita menyambut hari raya lah. Lepas tu nanti baru kita sambung semula lah, insyaAllah. Jadi malam ni kita lihat di muka surat 127, tajuknya penangguhan pengampunan. Penangguhan pengampunan terhadap hamba yang bertelagah. Dalam kitab larangan lah, sebut sini bab larangan. Riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, tuftahu abwabal jannah yaumal isnain wa yaumal khamis, wa fi riwayatin lahu tu'radu a'mal fi kulli yaumil khamis wasnatain fayufaru li kulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u, shin ha nun alif ha nun alif hamzah, syahna'u, wa yuqalu anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha, 3 kali diulang. Wa fi riwayatin lahu urku hazaini hatta yastaliha marataini. Dan riwayat daripada Abu Hurairah juga, innan Nabi SAW kana yasumu isnain wal khamis. Faqila lahu ya Rasulullah, innaka tasumu isnain wal khamis. Faqala inna yawm isnain wal khamis yaghfirullah fihima likulli muslimin illa muhtajirain. Yuqalu da'huma hatta yastaliha. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat daripada Abu Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW qala telah bersabda. Nabi telah bersabda ataupun Rasulullah telah bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumul isnain. Dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin. Dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin. Wa yaumul khamis, dan pada hari Khamis. Kemudian fayufaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, maka diampunkan bagi setiap daripada hamba yang tidak melakukan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Maka Allah Taala mengampunkan bagi setiap hamba yang tidak syirik kepada Allah Taala, tidak menyekutukan Allah. Illa, kecuali, ada kecuali dia, rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sahna'u, kecuali 2 orang laki-laki yang adalah di antaranya dan dengan saudaranya itu sahna, mana ni perbalahan, persengketaan, pergaduhan. Fayuqalu, lalu dikatakan, anziru hazaini hatta yastaliha, tunggu oleh kamu akan 2 ini, tunggu oleh kamu akan 2 orang inilah, hatta yastaliha, sehinggalah kedua-duanya itu berbaik, sehinggalah kedua-duanya berbaik. Anziru hazaini hatta yastaliha, tunggu oleh kamu akan 2 ini sehingga dua-duanya berbaik. Anziru hazaini hatta yastaliha, tunggu oleh kamu akan 2 ini sehinggalah dua-duanya berbaik. Semuanya diulang sebanyak 3 kali. Diulang sebanyak 3 kali. Wa fi riwayatin lahu, dan sabit pada satu riwayat baginya, urku hazaini hatta yastaliha, lewatkanlah pengampunan. Urku maknanya lewatkan, tangguhkan pengampunan. Lihazaini, bagi 2 orang laki-laki tadi, hatta yastaliha, sehinggalah dua-duanya berbaik. Masya Allah tuan-tuan. Marrataini, diulang sebanyak 2 kali. Diulang sebanyak 2 kali tuan-tuan.
Jadi hadis ini merupakan hadis kursi yang memberitakan kepada kita bahawa segala amalan kita akan dibentangkan pada hari Khamis dan juga hari Isnin. Khamis dan Isnin lah dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak lah kan. Itu kerja-kerja malaikat punya kerja lah, bukan kerja kita. Macam tu. Maka Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa hamba yang dibentangkan amalan tadi lah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga disunatkan berpuasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Hari Isnin itu bertepatan dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada dua orang lelaki yang tidak diampunkan dosanya. Yang mana dua orang lelaki tadi dia ada sifat sahna. Sahna maknanya bermusuh, berbalah, bertelagah, kan? Maka dikatakan bagi mereka ni malaikat tadilah. Jadi malaikat tadi tangguhkan dia, kan, keampunan kepada dua orang laki-laki tadi. Dikatakan unzuru hazaini atta yastaliha. Tunggulah oleh kamu akan dua orang ni sehinggalah dua-duanya berbaik. Tunggulah dua orang lagi ini sehinggalah mereka berbaik. Macam tu. Sebanyak diulang 3 kali. Kenapa diulang 3 kali? Biasanya kalau diulang 3 kali ni biasanya menunjukkan benda tu penting lah. Jangan apa tu cakap luar tu. Jangan bising kat luar tu. Duduk dalamnya dengar. Baik. Jadi diulang sebanyak 3 kali menunjukkan biasanya perkara tu penting. Ditekankan kepada kita supaya kita ni mesti ada sifat kata berbaik-baik, jangan suka bergaduh, jangan suka bertelagah, kan? Malahan di hadis menyebutkan dalam hadis yang lain dia kata la yahillu rajulin ayyuh jara akhuhu fawqa salasin yaltaqiyani fayuradu haza wa yuradu haza wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi laki-laki itu bahawa dia memisahkan saudaranya ataupun menjauhkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Berjumpa keduanya, kan, maka dibentangkan akan ini dan dibentangkan akan ini. Maka sebaik keduanya itu dimulai dengan siapa yang dulu bagi salam. Siapa dulu bagi salam, maka itulah yang terbaiklah. Walaupun mungkin yang lawan itu tak jawab pun. Si A bergaduh dengan B kan. Si A bergaduh si B. Si A tak nak panjang-panjang cerita lah. Mata, mak patah-patah. Barang yang lepas-lepas. Barang yang sudah-sudah. Tutup buku lama, buka cerita baru kan. Barang sudah-sudahlah, janganlah panjang-panjang lagi. Tapi yang seorang ni pula, kan, berkerak rotan. Istilah kita berkerak rotan lah, kan. Masih lagi keras hati, tak nak berbaik-baik. Macam itulah. Jadi siapa yang dulu bagi salam, maka dia yang terbaik. Macam tu. Siapa yang tak nak salam tu antara dia lah, Allah Ta'ala lah. Salah dia lah kan. Itu sebab jawab salam ni hukumnya wajib, bagi salam sunat. Sepatutnya yang menerima salam itu ialah kena jawab. Tapi dia tak nak jawab, nak macam mana? Tak tahulah kalau jawab dah mati. Ustaz dia jawab dah mati tu Ustaz. Itu. Sebab ada jenis manusia macam tu lah. Baik. Jadi hadis ni disebut dalam bab hadis kursi pinahi anil fahsya. Bab pada tegahan daripada melakukan benda fahsya. Ini dalam hadis kursi yang kita bahas, kita Arabnya lah. Kita Arabnya pun ada ditulis berkenaan hadis ini. Macam tu. So bukan dalam kitab ni aja, bukan kitab Rumi aja, malah ada kitab Arab pun ada tuan-tuan. Masya-Allah. Batuk. Hari itu kena Covid. 4 bulan itu kena Covid. Positif. Sampai sekarang pun batuk pun tak hilang lagi. Masih ada lagi batuk. Macam-macam dah buat pun masih tak hilang lagi tuan-tuan.
Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Hurairah, anna Nabi SAW kana yasumu isnaini wal khamis. Adalah Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Fakila, maka dikatakan, ya Rasulullah, ka innaka tasumu isnaini wal khamis. Sungguhnya engkau berpuasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Faqala, maka Nabi menjawab, inna yaum isnain wal khamis yaghfirullahu fihima likulli muslimin illa muhtajirain. Sesungguhnya pada hari Isnin dan pada Khamis mengampun Allah Ta'ala akan pada keduanya. Mengampun Allah Ta'ala pada keduanya. Likulli muslim, bagi setiap daripada muslim. Illa, kecuali, dia kata kecuali al-muhtajirain. Muhtajirain ni asal daripada perkataan hajara. Hajara ni pisahan. Hajara, jauhkan diri, pisahkan diri je lah. Tak ngam lah je tu. Tak nak dekat-dekat. Macam tu. Illa muhtajiran, kecuali dua orang yang bermusuh. Ataupun orang yang tak nak ngam lah. Tak nak berbaik lah macam tu. Yuqalu, lalu dikatakan, da'huma, tinggalkan akan keduanya. Hatta yastaliha, sehinggalah keduanya itu berbaik. Mana malaikat tak pandang lah. Tak pandang kan, tangguhkan dia punya amalan tadi, tak diampunkan dosa je. Macam tu. Sebabnya kita kena tekankan lah, supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan juga kesalahan kita. Dalam kitab-kitab hadis yang lain pula ada sebut berkenaan Nabi Muhammad SAW. Satu hari Nabi naik mimbar. Kan? Kemudian Nabi berkata amin. Nabi berkata amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin sebanyak 3 kali lah. Lalu sahabat pun tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berkata amin sebanyak 3 kali? Maka Rasulullah SAW dia kata, ragima anfi. Ragima anfi ni maknanya penyesalan. Penyesalan yang besar lah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dan berlalu bulan Ramadan dan tidak diampunkan Allah Ta'ala akan dosanya. Ni kita dah dekat Ramadan kan? So kita kena ada persiapan lah untuk Ramadan kita. Jadi penyesalan yang bersangatan kepada orang yang masuk Ramadan tapi dosa tidak diampunkan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Maka Nabi pun berkata amin. Kemudian malaikat Jibril berkata kali yang kedua, raghiba anfi, mana penyesalan yang besar jugalah kepada orang-orang yang ada baginya 2 ibu bapa. Dia ada 2 ibu bapa ataupun ada salah satu. Ada bapa saja, mak dah meninggal, ataupun ada mak, ayah dah meninggal. Kemudian dia tidak buat kebaikan kepada keduanya. Kan? Lalu dia dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan daripada Allah Ta'ala. Maka Nabi pun berkata amin. Untuk yang kedua lah. Kemudian yang ketiga, maka Jibril berkata, raghima amfi, penyesalan yang besar juga kepada mana-mana hamba umat Nabi Muhammad SAW yang apabila disebut akan nama engkau ya Muhammad, disebut nama engkau tetapi mereka itu tidak berselawat kepadamu. Lalu dia tidak diampunkan dosa inilah kerana tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata amin. Nampak? Ini nak nyatakan pada kita, maknanya adalah golongan-golongan yang begitulah, yang dia bukan macam tadi juga. Tadi pun sama jugalah. Tadi dia berbalah, bergaduh macam tu. Ada satu riwayat pula menyatakan bahawa ada 2 orang laki-laki kan yang berperang dan bergaduh, dan dua-dua masuk neraka. 2 orang laki-laki yang berperang dan bergaduh, tumbuk bergaduh, dan akhirnya dua-dua masuk neraka. Lalu ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa dua-dua masuk neraka? Biasanya yang membunuh saja yang masuk neraka. Yang bunuh al-qatil wal maqtul. Yang qatil yang membunuh, al-maqtul yang kena bunuh.
biasanya yang membunuh, yang kena bunuh lah, yang membunuh lah masuk neraka. Tetapi yang maktul yang kena bunuh pun masuk neraka juga. Macam tu. Maka Nabi SAW pun menjawab, dia kata kerana al-maktul tu yang kena bunuh itu pun berhajat untuk membunuh saudaranya. Yang kena bunuh pun berhajat nak bunuh saudara dia. Maka dua-duanya pun masuk neraka, tuan-tuan. Masya Allah. Itu ada hadis lah, berkenaan dua orang laki-laki yang dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala asal daripada pembalahan. Kemudian tadi pula katakan tidak halal laki-laki itu memisahkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tak halal. Biasalah aku kan kadang saya faham benda kecil je, bukan besar pun. Macam tu. Tapi sebabkan masing-masing keras hati, akhirnya tak adalah kebaikan ke situ. Kalau sisih tengah jalan pun tak tahu je. Ataupun sisih tengah jalan pun seorang akan pergi ke sana, seorang ke sini. Tak nak jumpa kan dia tu. Kalau setakat orang kecil-kecil ni biasalah. Ini kadang pemimpin tu kan. Orang besar-besar kadang-kadang pun juga bergaduh juga buatlah. Masing-masing nak tunjuk dia punya kuasa dia. Aku kuasa aku ni. Dia pula aku pun ada kuasa juga. Jadi bila bergaduh tu tak ngam lah macam tu. Yang menjadi masalahnya tersepitnya orang bawah lah. Bila orang atas bergaduh berbalah, yang tersepit siapa? Orang bawah lah. Pemimpin yang tanya bergaduh berbalah. Siapa tersepit? Rakyat lah tersepit. Kita lah tersepit. Masya Allah, tuan. Baik. Jadi apakah pengajaran daripada hadis ni? Antara kelebihan lain daripada hari Senin ialah kelahiran baginda Rasulullah SAW. Nabi dilahirkan pada hari Senin pada 12 awal pada tahun Gajah. Dan wahyu juga diturunkan pada hari tersebut. Mana wahyu yang pertama? Ketika Nabi beruzlah di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril meluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi rasa takutlah. Maka Nabi kata, kenapa malaikat Jibril kata, "Iqra ya Muhammad." Baca olehmu ya Muhammad. Nabi kata, "Ma'ana biqari." Aku tak tahu baca. Suruh juga baca, "Iqra ya Muhammad." "Ma'ana biqari." Aku tak tahu baca. Jadi maka dilepaskan Nabi lah. Besok tu datang lagi malaikat Jibril, sama juga. Nabi kata, "Ma'ana biqari." Aku tak tahu baca. Lalu diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam akan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Macam tu. Dan malaikat Jibril alaihissalam senantiasa datang setiap bulan. Senantiasa datang setiap bulan kepada Nabi sallam untuk bertadarus Quran. Dan menyimak bacaan-bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan melainkan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan malaikat Jibril datang, maka Nabi akan bertadarus sebanyak 2 kali kepada malaikat Jibril. Mana Nabi baca dan malaikat Jibril akan menyimak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan. Itu sebabnya bila kedatangan Ramadan ni kita digalakkan membaca Quran. Dan sebelum Ramadan pun kita dah mulalah training kan. Dah mula training dah, berlatih lah untuk baca Quran ni. Kalau boleh dalam Ramadan ni paling tidak pun sekali lah kita khatam. Kalau tak boleh sekali khatam, 2 kali khatam ustaz. Tak boleh 2 kali khatam ustaz, 3 kali khatam. Tak boleh 3 kali, 4 kali khatam. Paling tidak pun sekali khatam lah macam tu. Tak? Senang je Quran ni. Dia setiap juz Quran ada berapa muka surat? Setiap juz Quran ada 20 muka surat. 20 muka surat bagikan setiap waktu satu hari. Kita ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak? Jadi 20 muka surat bagi dengan 5. So ada berapa muka surat? 4 muka surat lah. Setiap waktu kita baca 4 muka surat. Mana sebelum subuh ke lepas subuh kita baca 4 muka surat. Kan zuhur kan, sebelum zuhur ke lepas zuhur ke 4 muka surat. Kan asar kan 4 muka surat.
Maghrib kan 4 muka surat. Isyak kan? Isyak kan tu sampai lepas tarawih lah. Lepas tarawih kan biasa kan? Kita baca lagi 4 muka surat. Maknanya satu hari dah 1 juz. Cukup 30 Ramadan dah khatam. Dah 30 juz. Kalau nak khatam 2 kali, kena baca 8 muka surat. Untuk setiap waktu tu kena baca 8 muka surat. Je tu. Mana kalau 8 muka surat, mana kita akan khatam 2 kali lah. 15 Ramadan kita khatam sekali, 30 Ramadan dah khatam sekali lagi. So mana 2 kali khatam. Kalau para ulama tuan-tuan, ada sampai berkali-kali dia khatam. Ada orang yang tekan sampai Imam Syafi'i sampai 100 kali khatam. Masya Allah. Kan? Kita pun tak larat dah macam tu. Memang fasih lah lidah dia. Lidah dia fasih kan dalam membaca kalam Allah. Kan? Kalau kita boleh buat macam tu lagi elok lah. Kita bersyukur kalau kita ada anak yang tahfiz Quran, hafiz Quran. Kalau hafiz Quran ni dibaca memang macam peluru lah. Kan? Nak cari salah dibaca tu susah lah. Kita pula yang banyak salah kalau dibaca. Kita baca kan. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi beristiqamah, sangat beristiqamah dalam berpuasa pada hari Isnin dan juga Khamis. Sangat beristiqamah. Kemudian mengelakkan persekitaran sesama manusia dan segera mencari jalan damai apabila berlaku perselisihan. Bila berlaku perselisihan, cari jalan damai. Wa aslihu bainahum. Wa aslihu bainahuma. Kan, baguskan ataupun baikkan antara keduanya. Kalau kita boleh jadi orang tengah untuk membaikkan orang, itu lagi elok lah. Malahan boleh pula kita berbohong, dihaluskan berbohong kalau nak mendamaikan orang. Boleh. Boleh kita berbohong untuk mendamaikan dua orang bersekongkol lah. Walaupun hukum asal berbohong ni kan haram. Haram berbohong, mana boleh berbohong, al-kazib. Apalagi kalau bulan Ramadan dan nak berbohong, susah. Orang berpuasa ada 3 kan. Ada berapa orang kita kira orang berpuasa? 3. Pertama orang awam, yang kedua orang hawas, yang ketiga khawasul hawas. Puasa orang awam ialah puasa hanya sekadar menahan daripada makan dan minum. Sedangkan mulut tak jaga, mata tak jaga, telinga tak jaga. Kan, mulut mengumpat, maki orang, caci maki dan sebagainya. Tangan tak berhenti-berhenti menulis benda yang tak elok. Sekarang ni type je kat ujung jari kan. Media sosial. Itu puasa orang awam lah. Yang kedua puasa orang hawas. Puasa bukan hanya sekadar menahan benda makan dan minum, malah anggota badan dijaga. Semua dijaga. Hati pun jaga juga. Hati pun kena jaga juga. Dia bukan hanya sekadar menjaga anggota badan, hati kita kena jaga daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang tak elok, hasad, dengki dan sebagainya. Kerana hati juga akan ditanya besok. Dia pun Allah Ta'ala. Fuad, sila kita fuad lah. Fa waw alif dal, fuad. Pun akan ditanya besok. Karena mas'ula, akan ditanya besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Baik. Kemudian yang ketiga, puasa hawasul hawas. Puasa pada Nabi dan pada Rasul. Yang mana puasanya bukan hanya sekadar menahan diri dan makan dan minum, kan? Malahan anggota badan juga dijaga, malahan hati mereka sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sedetik saja mereka lupa pada Allah, kan, maka mereka menganggap puasa mereka batal. Puasa mereka batal. Okey? Puasa dari segi logah ataupun bahasa, maknanya menahan diri daripada makan dan minum dan juga berjima'. Bersetubuhlah di siang hari kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Siti Maryam tu, inni nazaltu lirrahmanis sauma. Sungguhnya aku menazar kepada Allah Ta'ala akan berpuasa. Apa maksud berpuasa itu? Menahan diri daripada bercakap. Menahan diri daripada bercakap. Kita umat Nabi Muhammad ni boleh bercakap lagi kalau puasa.
Tapi kita kena kawal kita punya mulut lah. Walaupun dibenarkan kita bercakap. Kalau umat dulu tuan-tuan, kalau puasa tak boleh cakap. Bisu semua tutup mulut. Tak boleh cakap. Kalau cakap pun kena baca isyarat. Kena pakai baca isyarat. Kan? Gerakkan tangan dan sebagainya. Jadi, kita umat Nabi ni, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Mana walaupun kita berpuasa, boleh bercakap lagi. Boleh kita bercerita dengan kawan kita. Boleh bagi tazkirah lagi. Ustaz pun boleh bagi tazkirah bulan Ramadan. Kalau tak boleh cakap kan ustaz tak boleh bagi tazkirah bulan Ramadan. Dan baik, kemudian saling menghormati pandangan orang lain dan mengeratkan hubungan persaudaraan yang telah pun dibina, masya-Allah. Kemudian tajuk yang kedua, makhluk yang tak boleh mengazab makhluk lain dengan sifat Allah Taala. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya. Qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya. Fa amara bi qaryatin namli. Fa uhrikat. Fa auhallahu ilaihi an qarasat ka namlatun ahrakta. Wa fi riwayatin di Abi Daud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban ahlakta ummatan min umami tusabbihu. Maksudnya sami'tu Rasulullah, aku dengar Nabi SAW yaqul bersabda, qarasat namlatun nabiyyan, telah menyepit seekor namlah. Namlah apa? Semut. Qarasat ni telah menyepit seekor semut akan nabiyan, seorang nabi, minal anbiya, daripada segala nabi-nabi. Fa amara bi qaryatin namli, lalu diperintahkan untuk cari Korea ni perkampungan semut tu. Cari kat mana semut tu tinggal. Kat mana dia duduk. Lalu dijumpalah tempat semut itu. Fa uhrikat, lalu dibakar. Dibakarlah semut tu, dibakarlah sarang dan sebagainya. Fa auhallahu ilaihi, maka dia memahyu Allah Taala kepadanya. Allah Taala pun memahyu kepadanya, an qarasat ka namlatun, adakah engkau telah membakar akan semut? Ahrakta, adakah dah bakar? Wa fi riwayatin, dan sampai satu riwayat daripada Abi Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, ahlakta, adakah telah musnahkan ummatan, satu umat, min umami, daripada segala umat, tusabbihu, yang banyak bertasbih kepada Allah Taala. Kenapa kau bakar ni? Cuma tak disebutkan nabi ni nabi apa. Cuma Nabi Rasulullah kalau kata dia kata ada seorang nabi. Qarasat namlatun nabiyyan, telah disepit oleh seekor semut akan seorang nabi daripada segala nabi. Insya-Allah dan nabi pun kena sepit. Jadi bukan kita, kalau kita tentang kena sepit, tentang janganlah bongi. Tengah duduk tiba-tiba semut hitam sepit. Kan? Ataupun semut halus kan? Sepit. Ataupun semutnya gatar tu. Kan ada semut gatar tu. Semut pun macam-macam jenis semut juga. Ada gatar, tak gatar, ada sepit, sakit. Dia punya sepit ada yang tak sakit kan, gigit Yang tu. Mereka kan? Ada yang besar, ada kecil dan sebagainya. Nampak? Jadi semut-semut ni semuanya kalau ikutkan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang-binatang ni semuanya bertasbih kepada Allah Taala tu kan. Tapi mereka adalah cara-cara tasbih dia yang kita tak tahu. Hatta katak pun ada binatang, mereka pun bertasbih juga. Macam tu. Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah An-Nur, dia kata alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffatin kullun qad alima salatuhu wa tasbihu wallahu alimun bima yaf'alun. Adakah kau tidak melihat sesungguhnya Allah Taala itu bertasbih baginya segala terdapat di langit dan di bumi. Wat tayru saffatin, dan juga burung-burung yang berterbangan kan, yang mengembangkan sayapnya. Kullun qad alima salatuhu, setiap daripadanya
sungguh telah diketahui akan cara solat dia, wa tasbihu, dan cara bertasbihnya, wallahu alimun bima yafalun. Allah Taala mengetahui dengan apa yang dia lakukan. Masya-Allah. Baik. Kemudian Allah Taala juga sebut dalam Quran, dia kata tusabbihu lahu as-samawati as-sab'a wal ard wa man fihinna wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihum innahu kana aliman ghafura. Surah Isra ayat 44. Bertasbihlah baginya Allah Ta'ala itu segala langit yang 7 dan juga bumi dan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Tiada sesuatu pun daripadanya kecuali bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala. Walakin la yafqahuna tasbihum, tetapi kamu tak tahu macam mana cara bertasbih. Kamu tak tahu macam mana dia tasbih. Innahu kana aliman ghafura. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penyantun lagi pengampun. Surah Isra ayat 4 tadi. Masya Allah. Tadi ayat 41 ni ayat 44. Semana semua ada bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dan semua tak tahulah macam mana. Kalau tahu cara bertasbih, kita pun terwujud kan, takut kan. Cara tasbih tu. Baik. Kemudian ada satu riwayat pula menyatakan anna Rasulullah SAW qala nazal nabiyyun minal anbiya tahta sajaratin. Faladaghathu namlatun fa amara bil hajazihi fa ukhrija min tahtiha summa amara bi baitiha fa uhrika bin nar fa auhallahu ilaihi fa halla namlatun wahidatan wa fi riwayatin lin Nasa'i wa Ibnu Hibban ziyadatan fa innahunna yusabbihna atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, dia kata nazala nabiyyun minan anbiya tahta sajaratin. Seorang nabi daripada kalangan para nabi singgah di bawah sebatang pokok. Seorang nabi daripada kalangan para nabi satu hari singgah bawah sebatang pokok. Ini bukan Nabi Sulaiman, dia tak sebut Nabi Sulaiman pun. Terus Nabi Sulaiman tu lain cerita kan. Kemudian faladaghathu namlatun. Tiba-tiba scan dia digigit oleh seekor semut. Fa amara bihajazihi. Lalu baginda mengambil barangnya. Kan? Fa ukhrija min tahtiha, lalu dia mengeluarkan semut tu daripada buah pokok. Mana dia ambil perlengkapan dia, pergilah bongkarlah dia punya sarang tu. Kan dia bongkar sarang dia. Boringlah tu, marahlah tu. Dia tu. Summa amara bi baitiha, lalu baginda mendapatkan rumah semut dan membakarnya. Fa ukhrika bin nar, lalu dibakarlah rumah semut tadi. Fa auhallahu ilaihi, maka Allah Taala berwahyu kepadanya. Fa halla namlatan wahidah, maka adakah kerana seekor semut yang satu? Maka adakah kerana seekor semut tadi kau nak bakar sampai kau bakar rumah dia? Kan? Wa fi riwayatin satu riwayat di Nasa'i, bagi Nasa'i wa Ibnu Hibban ditambahkan perkataan fa innahunna yusabbihna, maka sesungguhnya mereka itu semut-semut tadi yusabbihna, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia punya kelebihan kalau kita tengok pada semut? Macam mana hidup semut, tuan-tuan? Biasa semut ni dia hidup berkelompok kan. Semut ni dia hidup berkelompok. Dia ada permaisuri lah, ada raja lah kan. Dia ada bala tentera. Dia ada tentera dia ada pencari makanan. Mereka hidup ni dalam koloni. Dan mereka ni orang kata jenis yang tolong-menolong. Dia jenis tolong-menolong lah. Dia tak ada engkau, aku. Tak ada. Sebab dia tahu dia kecil. Kalau dia hidup seseorang kecil kan, engkau, aku, memang senanglah dia kena bunuh. Dia dimusnahkan sebab dia sekor je. Tapi kalau ada ramai-ramai macam mana? Kan, gajah pun boleh tumbangkan. Semut kan? Semut yang banyak-banyak tu kalau dia ramai-ramai tu gajah pun dia boleh tumbangkan. Kita lagi manusia ni boleh tumbangkan kalau ada ramai-ramai dah.
penyongek, terbuat tu semua kan. Tengoklah tu. Sekali songek kita tengok macam mana, tumbang kita sekali songek seekor songek tu. Belum 10 ekor songek gitu. Seekor pun songek. Nampak? Binatang ni memanglah Allah Taala dia, setiap binatang ni dia ada kelebihan masing-masing. Hatta gajah, singa pun semua ada kelebihan masing-masing. Binatang paling kecil, bakteria pun ada kelebihan masing-masing. Mereka ada dia punya alat mereka untuk mempertahankan diri mereka, dan ada alat juga untuk memusnahkan mangsa dia. Kalau dia tak ada alat nak memusnahkan mangsa dia, sudah tentu dia pun tak boleh nak makan. Kan? Macam ular kan, ular sawah. Macam mana dia dapatkan mangsa dia? Dia belit lah. Tu cara dia tangan tak ada. Ular ada tangan? Ular tak ada tangan. Dia ada kaki tak? Tak ada kaki. So macam dia nak makan? Cara dia boleh lah mangsa dia. Tu cara dia. Mana setiap binatang ni dia ada kelebihan masing-masing. Kalau binatang tak ada kelebihan, kebulu lah binatang tu. Tak ramai makan apa-apa kan. Macam tu. Itu juga semut. Semut mereka bergerak dalam kelompok dia. Dia ada pencari makanan. Dia ada kata askar peninjau. Sila katakan. Okey, dia ada askar peninjau kat mana banyak makanan. Okey. Askar peninjau kata ke situ. Okey, hantar pula grup lain pula. Macam tu. Dia hidup dalam koloni dan dia hidup orang kata bekerjasama, kan, bantu-membantu dan sebagainya. Bila dia boleh bantu-bantu macam mana dia boleh hidup. Nampak? Kita pun kalau kita bantu-membantu pun kita boleh hidup. Kalau kita duk nafsi-nafsi kau kulah, nantak kau. Malah aku nak jaga kain tepi orang, tak nak tahu pun. Tak kuatlah kita. Lidi kan, lidi penyapu tu. Bagaimana kalau lidi penyapu tu sebatang je? Kuat tak dia? Tak kuat. Cuba kalau tuan-tuan ikat lidi penyapu tu. 100 lidi penyapu tuan-tuan ikat. Kuat tak? Kuat. Nak kerati pun tak boleh. Cuba kalau sebatang ni boleh tak kita kerati? Boleh kerati, senang je kerati dia. Kan, kita pakai jari pun kita boleh patahkan. Kalau lidi sebatang. Cuba kalau lidi tu dah diikat tu dengan 100 tu ke, 100 batang tu diikat. Boleh lah tuan-tuan nak patahkan? Boleh tak? Tak boleh nak patah dah. Nak kerati pun tak boleh. Kau limit parang tu lain lah. Parang tajam memanglah patah putus dia. Gitu. Baik. Mana setiap apa yang ceritakan Allah Ta'ala ada fungsi dan ada kelebihan masing-masing. Kalau tidak nanti mereka tidak akan mendapat makanan. Kan? Malahan binatang-binatang besar pun kadang mereka juga. Contoh singa kan. Singa nak tangkap makan, tak nak tangkap mangsa pun, mereka pun bekerjasama tu kan. Nak tangkap mangsa pun bersama. Tapi yang rajin tangkap mangsa ni biasa singa betina. Singa jantan malas. Contoh tengok singa jantan. Malas tak? Malas. Dia dah kalau singa betina dah tangkap kan, masa tu dia sibuk. Dia lah dulu makan dulu. Dia santap dululah. Dia baca Allahumma barik lana fi marazan. Dia baca dulu doa dulu kan. Gitu. Tapi tangkap masa balas. Singa betina rajin tu kan. Dia rajin. Okey. Tapi singa jantan pula dia boleh menguasai banyak singa betina. Itu kelebihan dia pula. Macam tu. Masya-Allah. Itu semualah Allah Ta'ala punya kan. Peraturan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala dia dah susun semua tu. Peraturan-peraturan kehidupan. Jadi, apakah pengajaran daripada hadis ini? Pertama, larangan menimpakan keberatan ke atas makhluk lain. Walaupun haiwan merupakan jenis yang boleh dibunuh. Larangan menimpakan keberatan ke atas makhluk lain. Walaupun haiwan melainkan jenis yang boleh dibunuh. Kalau binatang boleh dibunuh tu memanglah kita kena bunuh. Mana dia dah mengancam manusia kan. Kalau dah mengancam manusia boleh bunuh. Diharuskan kita bunuh. Tapi kalau sekarang tidak mengancam manusia tak boleh bunuh. Mereka pun nak hidup jugalah. Dan ada satu hadis menyatakan bahawa ada seorang perempuan masuk neraka. Kenapa masuk neraka?
kerana dia mengurung seekor kucing dan dia tak bagi kucing tu makan. Akhirnya kucing tu mati. Maka dia masuk neraka disebabkan kucing tadi lah. Dia tak bagi makan. Dia seksa lah binatang tu. Kalau kau tak suka dengan kucing tu, biarlah dia pergi mana-mana. Keluarkanlah daripada tempat kamu. Entahlah tempat-tempat lain yang boleh cari makan. Ini tidak. Dulu kan biasa kita kalau dulu lah orang kampung kan. Kadang ada jenis dengki dengan macam binatang ni, lembu masuk dalam porak dia. Dia ambil cuka getah tu. Cuka getah tu dia campakkan, dibuangkan pada lembu tu. Apa jadi pada lembu tu tuan? Macam mana kulit dia? Melepaslah. Lembu mana ada akal? Lembu tak ada akal, dia tahu makan je. Kita lah yang kena cerdik. Lembu dia nak buat macam mana? Dia nampak rumput, nampak apa benda tu, semua nak dimakan kan. Masalah manusia ni, bila manusia ni dia tak boleh tahan, bila lembu masuk dalam porak dia ambil cuka getah, lepas tu dia tuang ke cuka getah ke lembu tu. Melintil lah lembu tu. Kan? Besok jawablah besok. Jawapan Allah Ta'ala esok. So lembu tu besok dia tutup balik. Kan akhirat besok kan semua binatang-binatang akan dibangkitkan juga. Sebagaimana manusia semua dibangkitkan. Malahan disebutlah hadis, binatang yang tak bertanduk akan mengambil kisos terhadap binatang yang bertanduk. Kenapa engkau tanduk aku dulu kat dunia? Maka dibalaslah. Dibalaslah kepada binatang telah menanduk dia. Tapi besar binatang kalau kita buat dengki dengan dia, besok akhirat esok dia kisah balik kita. Kau dulu tuang cukur kotak kat dan kan? Mestinya. Kau dulu tuang cukur kotak kat dan kan? Mestinya kita. Ben tuang kat kau pula. Gitu kan? Kita rasa melintin kita. Panih ke tak panih? Masya-Allah tuan-tuan. Ada orang macam tu. Kalau kita dah tak suka kau, beritahulah tuannya, mintalah ambil tindakan. Janganlah biarkan lembu ni bersepah-sepah. Itu yang kadang-kadang lembu-lembu hilang tu. Lembu sampai pergi ke lembu raya pun ada orang tu. Pernah langgar lembu tu. Terkejut askar tu. Dekat Senawang sini kan. Dia tengah drive menduran laju tu kan. Tiba-tiba terpacul lembu tu kan. Tengah lembu raya. Habis terpapas. Itu tak termasuk lembu yang kena hangkut lagi tu. Ni roket amantai ni tuan-tuan. Siaplah. Akan ada yang lembu kena angkut. Tuannya tak tahu siapa tuannya. Orang angkut lah. Orang kadang jenis dia punya sumpit je. Jangan tengok apa lembu masuk dalam kereta tu. 3-4 ekor lembu bergolek dalam kereta tu. Kita ingat orang pun lembu. Biasanya lembu macam tu biasanya disumpit. Sumpit dia akan lemah semua, kemudian dibawa tarik masuk dalam kereta. Besok mantai. Asal-asal mantai. Kita pun boleh lembu. Sedap daging sini, kita boleh masak. Tak daging kan? Buat gondang kan? Gondang, lombang ada tu semua. Sedap ni kan? Kita tak tahu lembu sumpit. Masya Allah tuan-tuan. Itu berlaku tuan-tuan. Ini bukan kita bohong. Kan? Banyak berlaku yang kes-kes macam tu tuan-tuan. Itu sebabnya kita kenalah berhati-hati. Kena pastikanlah betul-betul lah. Penjual lembu tu memang orang yang betul-betul amanah. Tak ada ilmu yang dia jual. InsyaAllah. Jangan cakap kedo, ni lembu sumpit tu. Marah dia. Kau ni. Ustaz ni kata lembu sumpit lah. Baik. Jadi semut adalah jenis binatang larang oleh Nabi untuk dibunuh. Kerana perbuatan tak sia-sia. Kemudian setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ni, sama ada yang bernyawa ataupun tidak,
semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan cara tersendiri yang tidak diketahui oleh manusia. Macam tadi dah. Okay, wallahu a'lam bishawab. Semaknanya ada dua hadis yang kita berkongsi. Asalnya dua hadis tapi dia ada pecah jadi 4 hadis lah. Untuk yang tajuk pertama dia ada 2 hadis, tajuk kedua tadi ada 2 hadis. Sebenarnya ada 4 hadis lah berkenaan dengan apa yang kita bincang ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan pada malam ini insya-Allah sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, menambahkan pemahaman kita, meningkatkan takwaan kita kepada Allah Taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya buka soalan kalau ada. Sebelum saya tutup ada. Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa ma'alam taqabbala wa lisan halalan mubarakatan kasira wa siyana fata ya alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa tahna ta'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa balligh Lailatul Qadri ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Air. Oh ya ya. Tak apa.